A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa rak'u ma'al rakiin. Sadaqallahul azim. Tawa'atuz zakat, artinya tunaikanlah zakat. Ini adalah perintah supaya tidak menzalimi orang lain. Ini termasuk dalam perkara adab dan hubungan sesama manusia. Kalau solat tadi, hubungan dengan Allah SAW iaitu ibadat. Itulah beza antara ibadat dan adat. Seterusnya, intisari. Intisari ayat tersebut ialah pertama, menjelaskan tentang bagaimana reaksi macam-macam manusia ketika didatangkan di hadapannya hidayah atau petunjuk Al-Quran, dan dijelaskan bahawa mereka dalam menghadapinya terbahagi kepada 3 golongan, iaitu mukmin, kafir dan munafik. Seterusnya ialah mengajar umat Islam bisa membagi waktu dalam hidupnya, seperti waktu ibadah dan waktu bekerja. Sebab surah Al-Baqarah ayat 43 ini diturunkan kerana Allah memerintahkan solat berjemaah bersama agar dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Ini kerana sembahyang berjemaah berbanding solat sendiri dapat mengukuhkan jiwa dan iman. Akhir sekali, pengejaran ayat 43 surah Al-Baqarah ialah kita mestilah melakukan solat agar hidup lebih diberkati dan dirahmati Allah SAW. Oleh itu, kita hendaklah rukuk bersama-sama orang-orang yang rukuk dari umat Muhammad SAW dan menjadi sebahagian dari mereka. Surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulun. Sadaqallahul azim. Bagi tafsir surah An-Nisa ialah Allah menjelaskan seadanya kamu tidak dapat berlaku adil atau tidak dapat menahan diri daripada memakan harta anak yatim, maka apabila kamu menikahinya, maka janganlah kamu menikahi dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahlah dengan orang lain. Dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi, satu sama ada 1, 2, 3 atau 4, dengan syarat kamu memperlakukan isteri-isteri kamu itu dengan adil dalam pembahagian waktu bermalam, seperti giliran, nafkah perumahan serta hal-hal yang berbentuk material dan lain-lainnya. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Intisari surah An-Nisa ayat 3 ini dikenali sebagai ayat yang memuat ajaran poligami. Poligami merupakan salah satu problem sosial kemanusiaan yang disinggung Al-Quran, dan perjalanannya kerap kali disalahertikan, terutamanya oleh praktisi poligami itu sendiri yang mencari kebenaran atas perbuatannya. Sebab turunnya surah An-Nisa ayat 3 ini ialah pada dasarnya satu isteri yang lebih baik. Sebelum turunnya ayat ini, poligami sudah diamalkan dan pernah pula dilakukan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini turun dan membataskan poligami sehingga 4 orang sahaja perkahwinan. Pengajaran ayat ini, kita hendaklah menikah mengikut kemampuan,
agar berlaku adil terhadap isteri supaya tidak berlaku kezaliman dan menjamin rumah tangga dalam keadaan baik dan bahagia. Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina iza talu 'alan nasi yastawfun wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sadaqallahul azim. Tafsir surah ayat Al-Mutaffifin ayat 1-3 ialah azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dan menakar dan menimbang. Allah SAW telah memberikan ancaman yang keras kepada orang-orang yang curang dan menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan di Madinah pada waktu itu. Intisari ayat tersebut ialah menerangkan balasan siksa terhadap orang-orang yang berlaku curang dalam timbangan dan sukatan di samping memperkatakan buku-buku rekod amalan. Sebab turunnya surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah ketika itu adalah masyarakat yang sudah biasa melakukan kecurangan dan menakar ukuran dan timbangan barang dagangan mereka. Bagi pengajaran ayat tersebut, kita hendaklah jujur dalam setiap perbuatan yang dilakukan seperti dalam hubungan yang sah dan juga dalam dunia perniagaan agar hidup kita lebih diberkati oleh Allah SAW dan mendapat rezeki yang halal. Akhir sekali surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'an sabil. Sadaqallahul azim. Dalam tafsir ayat surah Al-Isra ayat 32 iaitu tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahawa Allah SAW melarang hamba-hambanya untuk berbuat zina dan mendekati sesuatu yang boleh menyebabkan perzinaan, kerana zina itu adalah fahisyah, iaitu bermaksud dosa besar dan paling buruk iaitu jalan kemaksiatan. Intisari ayat tersebut ialah Allah melarang hamba-hambanya membuat zina, begitu pula mendekati dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan. Sebab turunnya surah Al-Isra ayat 32 ini, pada waktu itu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan dia meminta izin untuk berzina. Maka dengan tegas Rasulullah pun melarangnya untuk melakukan hal tersebut. Bagi pengajaran ayat tersebut, pengajaran yang boleh diambil dari surah Al-Isra ayat 32 ini ialah haram melakukan zina dan seperti memandang dengan syahwat, berbicara dengan perempuan asing dan menyentuhnya. Sekian.